adalah salah satu jalan jaminan untuk kehidupan. Bila mana dilaksanakan hukum bunuh, pembunuh melihat, oh rupanya kalau bunuh kena bunuh balik, maka tidak akan ada orang yang membunuh manusia, maka terjaminlah kehidupan manusia ketika itu. Allah Ta'ala sebut, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kamu qisas itu adalah satu jaminan kehidupan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerana dunia manusia takut nak melaksanakan hukum Allah, kerana dunia manusia bergaduh di antara satu sama lain. Sedangkan disebut Allah Ta'ala, wal akhiratu khairun wa abqa, dan tidak adalah akhirat itu melainkan yang baik dan kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kita selalu lupa, kita selalu terpedaya dengan dunia, yang mana kenikmatan yang hanya sementara, kemewahan di dunia yang hanya sementara. Kita lupa Allah Ta'ala sebut, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan binasa. Setiap yang ada di atas muka bumi Allah pasti akan binasa. Kita lupa, kita mencari perkara yang akan binasa. Kita kumpul wang, kita kumpul harta yang mana akan binasa suatu hari nanti. Sehingga kan kita lupa satu zaman ataupun suatu kehidupan yang kita akan hidup dengan kekal abadi, iaitulah di akhirat. Sehingga kan kita lupa, kerana dunia kita sanggup melanggar perintah Allah, sanggup melanggar perintah Rasul, buat perkara yang haram. Kita ambil apa saja asalkan boleh, tak tengok ada halal ke haram. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pernah berlaku satu kisah di mana zaman Imam Hambali. Ketika mana Imam Hambali tengah mengajar dalam satu kelas, mengajar seperti mana biasa. Imam Hambali ini imam pada mazhab Hambali, seorang tokoh ulama mazhab yang masyhur, Imam Hambali. Ketika mana dia tengah mengajar, tiba-tiba masuk seorang perempuan tua, datang bertanya kepada Imam Hambali, wahai Imam Hambali, aku nak tanya kamu satu soalan. Lalu Imam Hambali kata, tanyalah. Lalu wanita tua tadi dia kata kepada Imam Hambali, wahai Imam Hambali, aku ini seorang perempuan tua yang dah tak ada suami, dan aku miskin. Nak kata miskinnya tuan-tuan disebut kepada Imam Hambali, sehingga kan rumah dia tidak ada satu pelita yang mampu menerangi rumah dia, sebab miskin sangat. Nak beli pelita pun tak mampu. Dan dia kata kepada Imam Hambali, wahai Imam Hambali, kerja aku ni memintal benang. Jadi setiap kali bulan mengambang, aku akan memintal benang banyak-banyak untuk dijual. Sebab apa? Sebab ketika mana bulan mengambang, ketika mana bulan cerah, masa tu baru cerah sikit rumah aku. Masa tu aku ambil kesempatan, aku memintal benang untuk dijual. Dan katanya kepada Imam Hambali, aku ada 2 orang anak. Seorang perempuan tua yang miskin, ada 2 orang anak yang memintal benang ketika mana hanya bulan mengambang dan jual benang tu. Susahnya dia tuan-tuan. Bayangkan rumah tak ada pelita, lampu tak ada, elektrik pun tak ada, tak masuk elektrik, pelita tak ada, minyak tak mampu nak beli. Kemudian dia kata kepada Imam Hambali, suatu ketika datang satu rombongan daripada Syams. Mereka ni bawa pelita banyak. Yalah, orang musafir mesti ada pelita. Kalau tidak jalan gelap. Zaman dulu mana ada tiang elektrik? Tak ada. Jalan pun tak ada tol lagi masa tu. Padang pasir. Jadi kena ada pelita nak terangkan jalan. Jadi rombongan tadi setiap seorang ada pelita. Jadi bila mana dari rombongan daripada Syam datang, kemudian tiba-tiba mereka singgah dekat rumah aku. Lalu ketika mana mereka singgah rumah aku, bersinar, bercahayalah rumah aku dengan pelita-pelita rombongan tadi. Maka pada masa itu aku pun ambil kesempatan, aku mintal benang. Jadi malam tu banyaklah benang dapat. Satu malam mintal benang. Masa itulah rumah dia bercahaya. Kebetulan rombongan daripada Syam datang. Tak bercahaya sekejap rumah dia pun mintal benang. Kemudian rombongan tadi pun balik. Lalu dia tanya kepada Imam Hambali, apakah hukum aku makan rezeki daripada aku buat benang tadi? Sebab aku memintal benang dekat lampu, bawah
daripada rombongan tadi. Lalu bila mana Imam Hanbali dengar soalan daripada perempuan tadi, dia kata, subhanallah, macam mana ada orang, ada manusia macam kamu dalam keadaan manusia zaman hari ini mengejar dunia, mencari dunia tanpa mengira halal dan haram, tapi kamu hanya menggunakan cahaya tanpa kebenaran. Itu pun rombongan tu tumpang rumah dia. Kalau kita ikutkan dah tumpang rumah tu, kira halal lah tu. dah tumpang rumah, bawa pula cahaya, kira halal lah tu. Dia tanya kepada Imam Hanbali terkejut. Bagaimana ada seorang wanita yang begitu mementingkan halal haramnya? Ketika itu Imam Hanbali kata, esok aku bagi tahu jawapan. Aku nak balik tengok kitab dulu. Memang confused tuan tanya soalan macam tu. Lalu Imam Hanbali balik, pergi masuk ke maktabah dia, cari-cari, dan esoknya perempuan tu datang balik. Tanya kepada Imam Hanbali, wahai Imam Hanbali, apa hukum aku makan rezeki jual mintal benang tu? Lalu kata Imam Hanbali, hukumnya haram. Hukumnya haram. Lalu wanita tadi kata, kalau hukumnya haram, maka aku akan pergi cari seorang demi seorang rombongan tadi untuk aku dapatkan kebenaran dan halal untuk aku makan rezeki tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mana nak cari manusia macam ni? Seorang perempuan tua, bukan lelaki. Orang perempuan yang tua, miskin. Kalau kita dah kira miskin sampai tahap macam itu, udahlah, halal lah tu. Dah susah penuh. Tapi bila mana Imam Hanbali kata haram, maka dia cari seorang demi seorang. Sehinggalah berita ini sampai kepada Raja Mutawakkil pada masa itu. Lalu Raja Mutawakkil rasa kagum, rasa hebat. Ya Allah, ada perempuan yang macam ni dekat atas muka bumi. Lalu Raja Mutawakkil menghadiahkan kepada wanita tadi 10,000 dinar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang yakin laksanakan syariat Tuhan, yang melaksanakan syariat Allah, yang mementingkan halal dan haram, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan berikan rezeki kepada kita. Muslimin muslimat, siapa nak bagi 10,000 dinar? Dinar bukan 10,000 ringgit. 10,000 dinar emas Raja Mutawakkil bagi kepada wanita tua tadi. Kerana apa? Kerana dia mengutamakan halal haram dalam kehidupannya. Sebab itu kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita ni takut sangat, tak buat benda haram, tak jual arak, tak boleh, jangan takut. Kerana yang jaga kita Allah, yang memberi rezeki kepada kita Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bagi rezeki kepada kita Allah. Maka kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kalau kita laksanakan hukum Allah, Allah yang jaga kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu yang penting kita hidup di atas muka bumi Allah. Kita hidup dekat atas dunia ini, yang penting bukan banyak, yang penting barakah, yang penting berkat. Sebab itu bila mana kita nak berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jangan kita doakan ya Allah panjangkanlah umurku. Doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah umurku. Jangan kita minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, banyakkan rezekiku. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah berkatilah rezekiku. Kerana kalau rezeki yang berkat, sudah pasti mencukupi kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak cerita rezeki berkat. Ada suatu kisah seorang pemuda yang taat kepada kedua ibu bapa dia. Dia taat kepada kedua ibu bapa dia. Suatu hari mak dia bagi RM2 dekat dia. Tapi ni cerita zaman Arab, tak ada RM2 tu bubuh bagi mudah. Mak dia bagi RM2 dekat dia, kemudian dia ambil RM2 tadi, dia beli pancing. Nak cerita RM2 ni berkat. Dia ambil RM2 tadi, dia beli pancing. Kemudian dia pancing di tengah lautan. Dia pancing-pancing, dapat 2 ekor ikan. Bila mana dapat 2 ekor ikan, dia bawa balik ikan tu, bagi dekat mak dia. Mak dia pun pesiang. Kali ni betul. Dulu saya ceramah dekat Masjid Hidayah, saya sebut mak dia sembelih. Kali ni baru betul, ikan tu dia pesiang. Ikan jangan sembelih.
Letih nak masak. Bawa balik 2 ekor ikan bagi dekat mak dia. Lalu mak dia pun pesiang ikan tu, pesiang. Bawa keluar perut ikan yang dalam perut dalam ikan tu. Bawa keluar ada 2 biji batu permata zamrud. Ada 2 biji batu permata. Lalu bila mana 2 biji batu permata tadi didengar oleh raja pada zaman itu, lalu raja pun datang ke rumah nak beli batu permata tadi. Lalu raja tadi beli dengan satu batu permata dengan harga 10,000. Maka dia dapat 20,000. Daripada RM2 yang berkat, dia dapat 20,000 muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu berdoa kepada Allah, ya Allah berkati rezeki aku, berkati masa aku, berkati umur aku. Kerana keberkatan Allah itu mencukupi kepada kita. Sebab itu kita dengar bagaimana Rabi'atul Adawiyah yang dapat bertahajud selama 1000 rakaat pada setiap hari. Paling kurang 1000 rakaat. Kalau kita fikir muslimin muslimat, kalau kita sentiasa semayang tahajud, kita tahu 1000 rakaat itu mustahil. 1000 rakaat itu mustahil. Tak cari semayang tengok. Daripada start tengah malam kita semayang sampai ke subuh, mustahil nak dapat 1000 rakaat. Tetapi Rabi'atul Adawiyah dia semayang 1000 rakaat. Sebab apa? Keberkatan waktu. Dia dapat keberkatan waktu. Sebab itu kita kena minta dengan Allah berkat waktu kita. Bila mana berkat waktu kita, 24 jam kita tak sama dengan 24 jam orang. Tapi bukan kata berkat waktu tu Allah tambah pula jam, tak. 24 jam kita sama dengan orang lain. Jangan pula kata alhamdulillah, hari ni Allah bagi 26 jam. Pula dah. Pening orang tuan-tuan. Tak adanya 24 jam sama. Tapi bila mana keberkatan yang ada kepada orang itu, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkatan waktu kepada dia. Sehingga kan dia boleh laksanakan suatu tempoh yang lama dalam masa satu tempoh yang singkat. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu kisah yang mana seorang wali Allah, ketika mana dia duduk dalam masjid, ketika mana hari Jumaat, dia duduk dalam masjid, kemudian ada seorang pemuda duduk sebelah wali tadi. Dia duduk sebelah wali tadi, dia dengar wali tadi tu bila mana azan pertama, khutbah azan pertama Jumaat. Lepas pada azan pertama, tok wali tadi ni pun baca Al-Quran. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, baca daripada surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah. Masuk surah Al-Imran, masuk pula surah An-Nisa, Al-Maidah, As-Sajdah, Yasin dan sebagainya. Sampai bila mana nak azan yang kedua, dia dengar wali tadi pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, baca surah An-Nas. Habis 30 juzuk di antara azan pertama dengan azan kedua ketika mana solat Jumaat. Sebab apa? Keberkatan waktu. Mustahil tak? Tak mustahil. Ketika mana Allah Ta'ala nak, dia boleh laksanakan dengan sekelip mata. Kalau tuan-tuan tak percaya, ketika mana kita tidur, kita mimpi. Pernah tak dalam mimpi kita tidur, kita mimpi dalam tu ngorat anak dara orang, lepas tu kahwin, lepas kahwin dapat anak, lepas dapat anak kerja. Berapa tahun dah dalam mimpi tu? Kita duduk, kita mimpi malam tu berapa jam? Daripada pukul 12 malam, kita bangun pukul 4 pagi, 4 jam. Tapi kita boleh kahwin, ada anak 2 orang, anak tu kerja, siap kerja lagi dalam mimpi. Betul tak? Kita boleh mimpi dalam satu tempoh masa yang panjang, tapi dalam masa yang kita duduk dalam 4 jam. Kita boleh mimpi satu kisah yang mana kita duduk dalam mimpi tadi beribu-ribu tahun. Tapi kita bangun-bangun, baru 4 jam. Mana tak mustahil kalau Allah Ta'ala nak bagi keberkatan waktu pada kita. Nak khatam 30 juzuk di antara azan pertama dengan azan kedua, benda tu tak mustahil. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mohon kepada Allah keberkatan. Jangan kita cinta pada dunia, jangan kita mengharapkan pada dunia. Sebab itu para ulama tasawuf, para ulama sufi, dia sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al dunyana fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Saya ulang balik. Allahumma ja'al dunyana, ya Allah, jadikanlah dunia kami
fi aidina, dekat telapak tangan kami. Wala taj'alha fi qulubina, dan jangan jadikan dunia kami tadi masuk dalam hati kami. Lepas tu kita doa sungguh,